أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Ahad, untuk kita terus mendalami juz yang ke-10 untuk kesekian kalinya, untuk sama-sama kita mengulang bacaan kita, ya. Dan kita kena ingat bahawa Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca berulang kali. Qira'a itu menggabungkan sesuatu, beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna, sehingga kan bila kita baca berulang kali, walaupun mungkin ada yang sudah mengikuti My Quran Time sejak awal, kemudian ulang pada juz yang ke-10, dan kali ini kita baca berkali-kali, ia memberi kesan kepada menghubungkan, ya. Selama ini mungkin kita baca sahaja ayat 41, kita mungkin tidak jelas apa maksudnya, tetapi kini makin lagi diberikan hidayah pencerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah saya. Kita berada pada juz 10. Betul. Ya. Dan kalau kita baca satu halaman demi satu halaman, setahun baru habis. Betul. Ya, kali ini 10 hari, ya, kita dah
sampai kepada juz yang ke-10, subhanallah. Dan Allah mengingatkan, ya, sebagaimana kita dah belajar sebelum ini, 40 ayat pertama surah Al-Anfal ini adalah ceramah daripada Allah, mengingatkan, membetulkan niat kepada orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi, bahawa utamakan Allah dan Rasul. Dan pada ayat 41 ini Allah mula memberikan apakah bahagian untuk mereka, iaitu bagi Allah dan Rasul 1/5 dan berbakinya itu adalah kepada tentera-tentera sahabat yang berjuang di medan perang. Dan Allah menjelaskan pada ayat 41 ini, iaitu wama ataupun 1/5 ini bagi orang yang beriman pada Allah, dan juga wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, pada hari al-furqan. Bilakah hari al-furqan? Pada hari Badar. Tapi dalam masa yang sama, bila bercakap tentang wama anzalna, sesuatu yang diturunkan, furqan itu adalah kepada sekitar beberapa belas tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas, Allah menurunkan apa? Menurunkan al-furqan, namanya al-Quran. Itu sebabnya puasa 2 Hijrah Ustaz, ya. Badar berlaku pada Yaumul Furqan, pada bulan Ramadan. Pada 17 Ramadan yang 15 tahun yang lepas turun Quran. Jadi dia macam ada satu kesamaan betapa penurunan wahyu pertama itu dibuktikan dengan kemenangan Islam pada Badar, dan akhirnya tentera Islam diberikan bonus ghanimah pada ayat 41, ya. Jadi ayat ini bila Allah hujungkan wallahu ala kulli syai'in qadir, bila Allah turunkan al-Quran, bila kita beriman dengan Quran, Allah yang samalah yang akan memenangkan kepada mereka yang beramal dengan isi kandungan al-Quran, sebagaimana peristiwa Badar yang dikomen pada ayat 41 ini. Jadi pada ayat 42 Allah kata id antum, ingatlah, ya, tuan-tuan masih ingat lagi, kalau ada id maka kita kena flashback balik. Ini adalah satu perkara yang penting. Antum bil udwah, ya, kamu di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu. Ini adalah semuanya analisa komentar tentang Badar, ya. Dan Allah membawakan pada ayat yang ke-44, dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit. Ya, jadi Allah yang mengatur cara pandang. Cara pandang itu yang menyebabkan orang Islam makin yakin, dan orang yang bukan Islam itu, tentera musuh itu memandang lekeh kepada umat Islam, tetapi kesannya ialah mereka underestimate, ya. Mereka memandang rendah, rupa-rupanya mereka kalah dalam peristiwa Badar tersebut. Pada halaman 183 Allah menyatakan bagaimana peristiwa Uhud, ya. Wa atii'ullah wa rasulah, taatlah pada Allah dan Rasul. Jangan, ya, kamu berselisih. Kesan berselisih dalam kehidupan ini, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, akan lemah, akan pergi ataupun hancur kekuatan bagi sesebuah pasukan. Jadi Allah kata wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar, yang boleh berbincang dan tetap kepada Allah dan Rasul dan bersatu. Jangan bertelingkah, kerana bertelingkah itu menyebabkan rosak sesuatu kekuatan yang pernah berlaku pada peristiwa Uhud. Komentar pada surah Al-Anfal ini. Jadi Allah menyatakan wala takunu kalladzina kharaju diyarihim bataran wa ria'an nas. Janganlah kamu seperti orang yang keluar daripada kampung halaman dengan rasa angkuh dan ingin dipuji serta menghalang daripada jalan Allah. Memberi komentar kepada tentera musuh. Dan ini kita bercakap tentang disiplin dalam kemenangan, disiplin dalam kejayaan, kerana syaitan dia akan goda, ya, dia akan goda untuk melakukan keburukan pada ayat 48, tetapi bila dah sampai kepada medan, Ustaz, ya, syaitan pun lari. Syaitan pun tahu hakikat bahawa sebenarnya Allah dan tentera-tentera yang Allah kirimkan itu pasti menang, ya. Tetapi bagi orang yang tidak sedar, dia rasakan orang munafik, dia tetap juga penyakitnya itu diteruskan, dan dia menyokong kepada kebatilan. Sebagaimana perang Uhud itu 1000 orang, 300 orang di tengah jalan patah balik, tidak mahu berperang ataupun berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 53 ataupun halaman 184, Allah menekankan tentang nikmat Allah bagi pada semua orang, tetapi manusialah yang menukarnya dan kesannya pada manusia itu sendiri. Contoh pada Firaun, Allah bagi juga nikmat pada dia, tetapi bila nikmat itu diseleweng, maka ia didustakan. Pada ayat 54 hancur, ya, kerana mereka itu digelar sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan kita lihat kepada
ayat 62 pada halaman 185 ini, jika mereka bermaksud hendak menipumu maka sesungguhnya cukuplah Allah pelindungmu. Ini adalah motivasi kepada kita tuan-tuan dalam surah Al-Anfal ini. Jika ada orang yang sedang merancang merosakkan kita ya dalam kehidupan kita, sebenarnya mereka adalah menipu siapa? Ya, Allah cakap di sini sesungguhnya cukuplah Allah. Kita jangan cakap dia ni tipu siapa, tapi kita cakap cukup Allah. Pasal Allah lah yang boleh menolong kepada orang beriman pada zaman Nabi dan juga menolong kepada kita zaman ini. Dan sudah tentunya kesatuan hati ya yang berlaku cabarannya pada perang Uhud itu bukan boleh disatukan dengan harta. Ya, malah harta boleh memecah belahkan. Itu yang kita kena jaga-jaga tu dalam perjuangan kehidupan kita. Kita kena utamakan sebagaimana 40 ayat pertama surah Al-Anfal, utamakan Allah dan Rasul. Dan bila kita utamakan Allah dan Rasul, kita bertoleransi di antara satu sama lain, tidak bergaduh, tidak mengutamakan harta atas Allah dan Rasul, dan juga silaturahim sesama insan. Ini halaman 185, kita gerak kepada halaman 146, 4 muka surat seterusnya. Kita baca dahulu ayat yang ke-70 ya dan 71 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق الله. Surah Al-Azim pada ayat 70, wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, nescaya Dia akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam peristiwa perang selepas daripada Badar itu sendiri, ada tawanan maksudnya, dan ada pampasan ataupun mereka kena bayar balik tebusan kalau mereka ingin bebas. Dan salah satunya adalah Abbas ya, yang pakcik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditahan dan kemudian kena bayar tebusan ya. Jadi pada waktu itu kerana ia adalah daripada tentera musuh ya yang ditawan, maka Nabi kena cakap bahawa Allah akan ganti yang lebih baik. Okey. Jadi bukan mudah ya, dah pakcik kena bayar tebusan, nanti pakcik nanti akan dapat lebih baik. Rupa-rupanya yang lebih baik itu memang lebih baik ya. Selepas itu Abbas ya dan Ibnu Abbas kembali kepada agama Islam dan mereka menyaksikan mereka dapat lebih daripada apa tebusan yang telah diberikan. Jadi ini adalah satu bukan sekadar baik yang konseptual ya, tetapi memang tebusan itu dia menyebabkan seseorang itu berfikir dan akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika dia terus mencari keampunan, kerana Allah menyatakan Allah Maha Ampun, Allah ini Maha Penyayang. Wa in yuridu ya, tetapi jika mereka hendak mengkhianatimu, maka sesungguhnya sebelum itu juga mereka telah mengkhianati Allah, maka Dia memberi kekuasaan kepadamu atas mereka. Jika mereka sudah menebus, kemudian mereka nak khianat kepada Nabi apa sebagainya, sebenarnya mereka dah buat hal sebelum ini, tetapi Allah kata wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui apa agenda mereka. Allah Maha bijaksana. Allah lebih bijaksana daripada apa yang mereka komplotkan. So, ya, tak perlu bimbang.
tak perlu bimbang. Yang perlu bimbang ialah keakraban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau ada orang kata tentang Freemasonry, ada yang cakap musuh kita sedang merancang macam-macam. Sebenarnya kita yang kena baiki hubungan kita, apatah lagi pada bulan Ramadan ini, dengan Allah. Kerana ia akan menyebabkan bantuan akan diberikan, jalan keluar akan diberikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Muhajirin dan Ansar pada ayat 72. Mereka itu terus berjuang pada jalan Allah dengan amwalihim wa anfusihim, ya, dengan apa? Dengan harta dan juga dengan diri mereka. Mereka sanggup untuk berikan kepada Muhajirin yang datang daripada Mekah, ya, orang Ansar. Orang Ansar pun dapat selalu membantu sesama mereka. Maka ini adalah model yang Allah tunjukkan pada ayat 72. Jadi pujian-pujian Allah kepada Muhajirin, Ansar yang berjuang berjihad ini juga untuk kita, ya, untuk kita. Mana yang kita mampu bantu, mana mampu kita beri bantuan, kita buat. Kerana ayat 74 sebagai dua ayat terakhir surah Al-Anfal, Allah cakap apa? Mukmin yang haqqa, iaitu berjihad ataupun beriman, berhijrah, berjihad. Ayat 74, ya, kalau tuan-tuan baca nanti sekali lagi, fi sabilillah, dan juga yang memberi bantuan kediaman, yang memberi bantuan pada pejuang-pejuang Muhajirin. Allah kata merekalah yang mukmin sebenar-benarnya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ayat 2 surah Al-Anfal ini, baca Quran tambah iman, ingatkan nama Allah tambah iman, tetapi iman mukmin sejati juga berjuang. Dan itulah yang ditunjukkan oleh tentera Badar pada Ramadan tahun 2 Hijrah. Kita juga boleh berjuang dalam menyokong kepada apa sahaja perkara kebaikan. Selesai pada surah Al-Anfal, kita bergerak kepada surah At-Taubah, ya, di mana pada ayat ataupun halaman 187, 188, 189 ini, permulaan surah At-Taubah ini menerangkan kepada kita, tuan-tuan masih ingat surah yang tidak ada bismillah, ya, bara'atun, ya, maksudnya Allah ini berpisah, ya, pemutusan daripada Allah dan Rasul kepada orang yang berjanji di kalangan musyrik. Bilakah, ya, yang ini surah apa? Surah Madaniyah, ya, turun selepas ketika peristiwa 8 Hijrah, ya, 8 Hijrah, bila Abu Bakar ingin pergi ke Mekah menunaikan haji, maka turun ayat 1 hingga 6 ini diberikan pada Saidina Ali untuk diumumkan kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekah. Nabi tak pergi. Jadi pada waktu ini diumumkan, kamu ada 4 bulan. Ada 4 bulan, dan diterangkan pada halaman 188, 189 ini, yang diteruskan kepada halaman 190 yang kita nak baca daripada ayat 21 dan 22. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله. Mereka digembirakan Tuhan mereka dengan memberikan rahmat, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal dalamnya buat selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Siapa mereka? Merujuk kepada ayat yang ke-19 dan 20. Ya, Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat ini. Mereka ini beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan juga diri mereka. Ini adalah kesinambungan daripada Anfal yang kita sudah pun lihat sebentar tadi, masih dalam juz yang ke-10, iaitu perjuangan dalam kehidupan kita.
Berjuang adalah cara untuk kita terus mendapat rahmat daripada Allah, ayat 21 tadi, ya, dan juga waridwan, keredaan daripada Allah, dan jannat, ya. Kita dapat rahmah kasih sayang Allah, kita dapat keredaan Allah. Selama ini mungkin kita rasa bahawa di dunia ini ada orang suka tak suka, tetapi kalau tuan-tuan terus beriman, berhijrah, buat perubahan dalam hidup dengan panduan al-Quran, wajahadu, ya, wajahadu tu bersungguh-sungguh pada jalan Allah, baca Quran, mengamalkannya, memperjuangkannya, menyebarkan, berkongsi, berinfak dengan harta dan diri sendiri, dengan masa, maka Allah janjikan perkara ini naimum muqim, ya, iaitu nikmat yang muqim maksudnya dia duduk kat situ ustaznya penuh dengan nikmat. Berbanding dengan kalau mukim dekat tempat kita ni kadang-kadang dapat nikmat, kadang-kadang biasalah duduk di dunia ni dia ada up and down, kekal dalamnya. Itu lagi menarik, ya. Kalau katakan duduk sekejap sehari dua hari, pergi hotel yang kita bincang ustaz, ya, pergi hotel sedap kan, ada air dekat bawahnya kan, fi tahtihal anhar contohnya, ya, tetapi rupanya 2 hari 3 hari pun tak best juga. Dia tempat yang best ni kita nak yang forever, ya, kekal. Innallaha indahu ajrun azim, ya, di sisi Allah itu ganjarannya adalah azim. Mengapa azim? Kerana di dunia ini mungkin kita waktu orang lain kita bersuka-suka, kita masih lagi membuat perkara yang tidak popular, ya, yang kena bersusah, bersengkang mata, tapi teruskan. Itu semangat yang Allah bawakan dalam surah At-Taubah ini, dalam medan perjuangan kepada sahabat dan juga kepada kita sebenarnya, kalau diajak kepada peperangan ataupun ke arah medan perjuangan. Ayat 23 Allah nyatakan, wahai orang beriman, jangan ambil bapa kamu, saudara kamu sebagai pemimpin, ya, sebagai pelindung yang kamu lebih cinta berbanding dengan cinta kepada kufur berbanding iman. Allah ingatkan perkara ini. Kerana apa? Kerana kalau kita cinta iman, kita akan berjuang, kita akan memberi apa yang kita mampu, walaupun ianya mengganggu kepada masa kita dengan keluarga contohnya, tetapi kita tahu bahawa inilah peluang untuk kita memberi pertolongan, ya, seperti mana dinyatakan pada ayat 25, Allah beri pertolongan ketika perang Hunain, ya. Pada halaman 191, summa yatubullahu min ba'di zalika 'ala man yasha, ya, iaitu Allah mengingatkan taubat. Apakah mesejnya? Taubat ini penting untuk kejayaan, dan kita berehat sebentar, kembali selepas ini untuk kita menyambung. Mesej taubat adalah mesej penting untuk berjaya perjuangan di sini untuk sampai ke sana, dan Ramadan adalah bulan yang penuh peluang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله. Surah Al-Azim. Kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini juz yang ke-10 kita melihat kepada apakah isi kandungan daripada juz yang ke-10 pada halaman 194. Dalam ayat 41 Allah menyatakan, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kita bersama dengan tetamu kita Ahmad Luqman sebagai wakil Rumah Ngaji Negeri Kelantan untuk berkongsi tadabbur mesej pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Fazrul dan Ustaz Kazimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah menyuruh kita supaya semua, tidak kira kaya, miskin, tua atau muda, untuk membela Islam, maupun dengan harta ataupun tulang empat kerat. Demikianlah Allah kabarkan perkara yang baik kepada kita untuk berlumba-lumba berbuat amal kebajikan. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ahmad Luqman, wakil daripada Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Ya, ayat ini sebenarnya mengingatkan kepada kita tuan-tuan, infiru hifafan wa thiqala, iaitu berangkatlah, ya, sama ada dalam keadaan yang ringan ataupun rasa berat, sama ada ringan itu muda, berat itu tua, sama ada ringan itu kaya, berat itu miskin, sama ada ringan itu urusan tak banyak ataupun berat itu banyak urusan. Ada kita ni lemah ataupun bertenaga, pandai ke tak berapa pandai, semuanya Allah seru untuk berjuang di dalam kehidupan menggunakan harta dan juga kepada tulang empat kerat, istilah yang digunakan oleh Ahmad Luqman sebentar tadi. Jadi ini adalah semangat kepada kita semua, dan Allah di hujung itu Allah kata, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ini lebih baik bagi in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui satu. Tetapi jika kamu ingin mengetahui, kita berusaha mencari ilmu, akhirnya kita akan tahu bahawa sebenarnya berjuang, berat ke susah, akhirnya kita dapat dia punya kejayaan dalam hidup kita, apatah lagi bila sampai ke akhirat nanti. Ini adalah kemanisan. Allah nyatakan pada ayat 42, sekiranya yang kamu serukan pada mereka ada kebaikan yang mudah dan perjalanannya tak jauh, ya, nescaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kami sanggup, nescaya kami akan berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahawa mereka benar-benar orang yang berdusta. Inilah daripada ayat 42. Kita ingin mendengar tadabbur daripada Haji Azmi daripada TNT Online sebagai tetamu akhir kita dalam ulang kaji juz yang ke-10. Dipersilakan Haji Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ayat 42. Ayat ini mengingatkan saya bahawa Allah menjelaskan perangai dan sifatnya orang munafik. Macam mana apa sekalipun Nabi serukan pada mereka yang berfaedah, namun mereka berjanji dan bersumpah dengan nama Allah, wahai mereka sebenarnya berdusta, yang mana akan membinasakan mereka sendiri. Saya jelas untuk mereka ini agar kita menjauhi sifat-sifat tersebut dan menjadikan kita orang yang beriman, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Haji Azmi berkongsi, ya, tentang bagaimana perspektif orang-orang yang munafik, ya, mereka mendustakan. Di hujung itu Allah menyatakan innahum lakadzibun, dan perjuangan ini sebenarnya ramai tidak mampu kecuali apabila ia benar-benar membenarkan kepada Allah, mesej keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan pada ayat 43, Allah memaafkanmu Muhammad, ya, mengapa engkau memberi keizinan kepada mereka. Apa peristiwanya? Rupanya Nabi didatangi oleh orang-orang munafik. Mereka kata, boleh tak minta tak nak pergi, excuse. Ya. Jadi Nabi sebagai seorang insan yang mengajak ke arah kebaikan, tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi bila diberikan alasan, maka Nabi menerima sahaja. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana bila bercakap tentang seruan untuk berjihad ke Tabuk, itu adalah kewajipan, ianya tidak boleh diambil secara mudah, ya, berbanding dengan Badar ataupun Uhud. Itu belum lagi ada seruan wajib
untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada halaman 194 ini dijelaskan tentang minta izin untuk tidak pergi itu adalah sebagai satu kesalahan, ya, walaupun berat kena pergi juga. Dan ini yang kita ingin sama-sama Ustaz, ya, kita mengucapkan satu ucapan khas pada hari ini, seorang insan yang penting dalam My Quran Time. Siapa Ustaz? Sahabat kita, Sahabat kita Tarmizi bin Abdul Rahman. Masya-Allah. Mana hari ini special, Special, ya. Dia sebenarnya bila cakap tentang My Quran Time Ustaz, salah seorang, ya, maksudnya Ustaz Tarmizi adalah berat ke mudah ke terus tegap bersama My Quran Time, ya. Yang kita ingin ucapkan apa Ustaz ucapannya? Yalah, sana halwa. Sana halwa. Antum bi khair wa antum aqrabu ila Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mana Ustaz Tarmizi hari ni, ya? Ya. Ada ke? Oh, kita ada kata itu kat mana dah sampai Mekah ke Ustaz dekat situ? Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Ada kat mana tu? Ada kat mana tu? Adinda saya, subhanallah, masya-Allah, dekat Mekah tapi kat background je lah Mekah, subhanallah. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kanda saya, adinda saya Ustaz Tirmizi yang doakan saya, subhanallah, kita bertemu dan berpisah kerana Al-Quran, dan mudah-mudahan berpisah seketika sahaja. InsyaAllah akan bertemu besok dan lusa, mudah-mudahan insyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairal jazak kerana doakan saya. Dan ayat khas ataupun hadiah khas untuk Ustaz Tarmizi adalah ayat 41-42 dibaca Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Subhanallah. Masya-Allah. Ya, perjuangan ini Ustaz, dia kalau dia dekat, dia mudah, ramai orang akan ikut. Jadi keep it up, don't give up. Insya-Allah. InsyaAllah. Teruskan. Insya-Allah. Sana helwa. Amin, amin ya Rabb. Jazakumullah khairan. Petang nanti buka nanti baru ada kek, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, dan kita meneruskan, ya, semangat juang inilah yang dibawakan sebagaimana kita sudah melewati kepada halaman 194, ya. Kalau kita bercakap 192, halaman 192 ada pihak-pihak yang ingin memadamkan nur Allah, tetapi Allah akan menyempurnakannya. Dan harapnya kita, tuan-tuan sekalian yang berada di rumah, kita lah antara individu yang membantu dalam perjuangan ini, ya, perjuangan Al-Quran yang Allah nyatakan pada halaman 192, 93, 94, 95, ayat 100, halaman 195 ni Allah nyatakan pada ayat 48, sesungguhnya sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat gangguan dan mengatur pelbagai macam tipu daya bagimu, sehingga datang kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Kita kena sedar bahawa ada musuh, ya. Yang penting adalah kita teruskan perjuangan, ya, perjuangan, jangan lemah semangat ataupun mengambil ataupun minta excuse dalam perjuangan ini. Itu perkara yang kita harapkan. Kita bina iman dalam bulan Ramadan ini, jangan jadi seperti ayat 49. Di kalangan orang munafik itu ada yang kata wa minhum may yaqul idzalli wala taftinni, ya, izinkanlah aku untuk tak pergi perang pasal nanti terfitnah aku ini. Ya, apa fitnahnya? Pasal kalau dia pergi perang nanti jumpa Rom, ya, orang-orang Rom, wanita-wanita Rom itu, dia takut dia tergoda Ustaz. Allah kata apa? Ala fil fitnati saqatu, ya, sebenarnya engkau memang dah lemas dalam fitnah pun, kan, pasal asal awal-awal lagi sudah beri excuse untuk tidak menuju kepada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang disampaikan pada halaman 195. Kita pergi kepada halaman 196 itu, Allah mengingatkan, ya, mengapa ada orang yang munafik ataupun yang lemah hati ini tidak mahu berjuang, kerana dua perkara, ya. Pada halaman 196 ayat 55 Allah nyatakan, maka janganlah harta yang pertama, yang keduanya anak pinak. Anak pinak ni adalah lambang keluarga, ya. Dua perkara ini selalu kita kena ingat. Harta menyebabkan kita sibuk, tak sempat baca Quran, tak sempat nak berjuang tolong orang. Anak pinak, bila kita rasa kita nak kumpulkan harta banyak-banyak untuk keluarga, nak senang, kita rasa macam kalau kita bagi pada orang lain nanti kita tak senang. Tetapi itu bukan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 55 ini. Allah berkehendak untuk menyeksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.
Maksudnya apa? Bila ada harta, ada anak menyebabkan seorang itu tidak bertolong orang lain. Pada bulan Ramadan ini tuan-tuan ya, harapnya tuan-tuan gunakan peluang harta, ada anak, gunakan untuk kita buat kebaikan. Jika tidak, itu tanda Allah sedang memberi watazhaqa anfusuhum. Allah sedang memusnahkan seseorang itu apabila seseorang itu tidak memanfaatkan harta dan juga keluarga untuk ke arah kebaikan. Dan ini disampaikan pada halaman 196, halaman 197, sampaikan ada di kalangan mereka yang munafik ini bersumpah. Apa sumpah mereka? Untuk menyenangkanmu, padahal Allah dan Rasulnya lebih layak untuk mereka cari keredaannya jika mereka orang beriman. Ya, mereka bersumpah kata, oh kami ni ada alasan, kami ada itu, apa ada ini, kami tak boleh pergi berperang pasal itu ini. Perkara-perkara itu peringatan untuk siapa? Untuk saya lah kan. Tak boleh banyak bagi alasan itu ini ya, tetapi cuba berusaha yang terbaik. Ini adalah lambang keimanan yang kental. Ayat 62 itu hujungnya mukminin ya, orang beriman yang amat stabil keimanannya. Dan inilah bulan Ramadan yang kita boleh manfaatkan untuk membina perkara ini. Jangan bermain-main ataupun suka bersenda gurau pada perjuangan sebagaimana ayat 65. So kita nak baca satu ayat, ayat 69 pada halaman 198 untuk peringatan bersama kita agar kita faham surah At-Taubah juz yang ke-10 ini Allah membongkar sifat munafik dan harapnya sifat ini jauh daripada kita, terutama pada bulan Ramadan, bulan tarbiyah ini kita ambil pelajaran juz ke-10 ayat 69 halaman 198 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu serta lebih banyak harta dan anaknya, maka mereka telah menikmati bahagiannya dan kamu telah menikmati sebagaimana orang sebelummu menikmati, dan kamu menyatakan hal yang batil sebagaimana mereka menyatakan sia-sia amalan mereka itu di dunia dan di akhirat, mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya dua perkara yang menjadi cabaran dalam kita berjuang, namanya amwal dan juga aulad, iaitu harta dan anak pinak keluarga. Dia boleh menghalang kalau kita tidak didik diri kita menguruskan dua perkara ini dengan saksama. Bagi tuan-tuan mungkin ada yang mengikuti My Quran Time ini belum lagi berumah tangga, kena sedar dua perkara ini. Yang sudah ada keluarga, yang sudah ada harta, ya makin banyak harta, kena sedar bahawa orang-orang sebelum ini ada yang lebih banyak harta, lebih kuat, ya, tetapi kerana mereka ini sudah istimta', iaitu sudah pun menikmati segala harta tersebut, mereka tidak berjuang, maka Allah kata segala amal mereka itu habitat, akan jadi sia-sia. Mengapa? Kerana baca Quran sahaja, tuan-tuan sekalian, solat tidak cukup, kerana kalau kita tidak bawakan kefahaman itu dalam perjuangan hidup kita seharian. Tapi kalau kita pada bulan Ramadan ini kita bantu pada orang miskin, kita belajar Al-Quran ini menyebabkan kita makin banyak lagi membantu orang lain, perjuangan fi sabilillah, maka itulah seruan daripada surah At-Taubah, tanda kita ini betul-betul bertaubat kepada Allah. Ciri orang beriman inilah yang Allah highlightkan pada ayat 71. Orang beriman lelaki perempuan sebahagiannya apa?
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mendirikan solat, menunaikan zakat, taat pada Allah dan Rasul. Mula dengan ta'muruna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan perkara ini banyak ibu-ibu menyeru kepada anak untuk puasa, solat, ya. Kemudian kita juga menyeru di luar rumah kita, ayah-ayah, ya, buat kerja di tempat kerja. Kepada kemakrufan ini adalah ciri mukmin yang penting, ya. Dia bukannya kalau orang buat salah kita diam-diam sahaja. Itu bukan ciri mukmin yang dinyatakan pada ayat 71. Itu perjuangan. Itu perjuangan kita yang diperlukan pada setiap hari. Ganjarannya apa? Ayat 72 menjelaskan perkara itu, ya, iaitu mendapat wa masakin thayyibah, mendapat tempat tinggal yang baik dan baik dan baik dan baik. Di dunia ini kita dapat tempat tinggal tapi kadang-kadang kena repair, ya, ada rosak, ada bocor, tetapi di akhirat nanti ianya thayyibah, ya. Ini yang kita harap Allah ganjarkan bila kita sedar kita ini perlu berjuang kapasiti masing-masing di tempat kerja ataupun di rumah masing-masing. Pada halaman 199, wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita faham kufar, munafik ini perlu kita tegas kerana kalau dah seru kepada mereka, kalau mereka mengancam dan membalas orang Islam, orang beriman, ya, dan ini perkara yang perlu kita faham sebenarnya. Mungkin nak baca satu lagi ayat dalam ayat 80, ya, halaman 200, kerana ini peringatan untuk sama-sama kita pasakkan dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Surah Azim. Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 80 ini, jika Nabi meminta keampunan untuk mereka yang tidak berjuang ini, berapa kali pun, ya, sampaikan 70 kali, Allah tidak akan ampunkan. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka ini suka bimaq'adihim pada ayat yang ke-81 untuk khilaf Rasulillah. Dia suka duduk saja. Bimaq'adihim ini maksudnya qu'ud ini apa istilahnya, nyenggeng. Ya, jadi dia duduk, dia relax, kan. Orang lain buat kerja, dia relax, kan. Dia mengacau orang lain dan dia tidak mahu bersama dengan Rasul. Dalam kaedah zaman sekarang ini, orang kat tempat kerja dia relax saja, kan. Ini adalah satu tanda bahawa orang ini sebenarnya ada masalah, ada penyakit, ya. Kalau di tempat kerja tu dia nakkan gaji tetapi dia tak nak buat kerja. Kalau di rumah dia nakkan manfaat pelbagai tetapi tak nak buat kerja sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang anak. Yang ini kita kena pastikan kerana ini disiplin yang membawa kepada disiplin di medan perang yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-80 dan 81 ini. Jadi dalam halaman ini Allah menegur kepada orang yang nak bersenang lenang, nak duduk tidak mahu berjuang, berbanding dengan orang mukmin yang tak ada kenderaan sebagaimana dinyatakan dalam halaman seterusnya, ya, halaman 201, iaitu du'afa wala 'alal marda. Dia tak apa kalau dia tidak pergi, tetapi ada di kalangan yang lemah tak ada kenderaan ini pada ayat 92, mereka menangis kalau Nabi suruh balik pasal tak cukup apa dana untuk pergi berperang. Berbanding dengan orang kaya munafik, mereka memang suka sangat kalau boleh duduk bersama wanita-wanita, anak-anak, duduk di rumah, tak nak bersama dengan Rasul. Pelajaran untuk kita harapkan pada bulan Ramadan ini terus berjuang, bukan untuk duduk diam di rumah sahaja, bekerja bersungguh-sungguh, jangan jadi lemah, kerana itu tanda iman yang dibina selama ini dimanifestasikan dalam kehidupan kita seharian. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allah pimpin kita menjadi pejuang walaupun di bulan Ramadan bersama Ustaz Tirmizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kita sebagai pejuang kebenaran, kebaikan di tempat kerja, dalam apa jaga kebaikan. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang kerana kita ingin membina generasi yang kuat semangat, yang berjuang bersungguh-sungguh, kapasiti masing-masing, dan sumbangan tuan-tuan sudah tertera tadi, ada yang sudah disebarkan itu. Kita harap itu menjadi amal jariah berganda, terutama di bulan Ramadan ini. Kita bertemu dalam siaran ulangan dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus mendoakan tuan-tuan kita menyambung Quran juzuk demi juzuk, dan hari esok kita masuk ke juzuk 11 yang amat menarik, sambungan surah At-Taubah. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.